أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت هلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التقويم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا أهل القرآن ربنا قلوبنا. اللهم أتلنا حكمة يؤتي الحكمة يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وزدنا فهما النبي وإلحمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من عملت ومن شر لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من شر نفس ومن شر الشيطان وشركي. اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan kurniaan Allah. Dapatlah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis ilmu adalah majlis di mana yang di dalamnya adalah terdiri daripada ahli-ahli syurga. Moga-moga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah berikan kepada kita kefahaman. Kefahaman yang bagaimana? Kefahaman sebagaimana Allah berikan kefahaman kepada para malaikat, kepada para rasul, para nabi. Moga-moga Allah sentiasa mendorong kita untuk membawa diri kita ini sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa mahaban. Hari ini Alhamdulillah Kak Ain buka kamera, Kak Zura buka kamera. Alhamdulillah, moga-moga ianya menjadi saksi. Saksi kita murajaah bersama-sama dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat. Sementara kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain ataupun masih lagi menanti mereka untuk masuk. InsyaAllah esok saya akan ada di Hotel Primera, Surau Hotel Primera, iaitu berada di Medan Mara. Sebelah dekat Sogo tu ada satu Hotel Primera, lebih kurang pukul 9 pagi. Ada bacaan Yasin, kemudian tahlil dan diteruskan dengan solat tasbih. Siapa yang berkelapangan, ya Allah rezekikan untuk bersama-sama, saya mohon untuk hadirlah. Hadir bersama-sama bagi meramaikan, bagi memeriahkan lagi ataupun bagi kita meraih hari yang penuh dengan barakah esok insya-Allah hari Khamis
Kemudian masih lagi dalam bulan Syawal bagi kita meneruskan perjalanan-perjalanan ataupun meneruskan perjuangan-perjuangan kita sebagai hamba Allah. Dalam kita meneruskan dalam bulan Ramadan, bulan Syawal kan, kita nak bertemu hanyalah untuk Allah. Apa yang kita lakukan ini untuk Allah. Nak istiqomah setiap hari solat tasbih, rasa-rasanya tak mampulah. Tapi kalau kita mampu lakukan setiap hari, syukur Alhamdulillah. Kalau tak mampu setiap hari pun mungkin kita boleh buat seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kalau tak mampu 2 minggu sekali, maksimum sebulan sekali. Ini peringkat kita. Cubalah cari masa untuk buat sebulan sekali. Ada orang dia buat setahun sekali. Kita bukan tahap tu lah. Kita cubalah sebulan sekali untuk kita sama-sama mujahadah nafsu kita insyaAllah. Okey, kita akan masuk pada muka surat yang 26 pada mereka yang ada kitab. Okay, kita tengok. Okey, Kak Ain baru, Kak Normawati pun baru, Umul baru, Kak Ainul. Z je adalah murojaah ataupun ulang kaji, revision dalam kitab ini. Okey, sifat maknawiyah. Ini masih lagi berlega dalam sifat 20. Kalau minggu lepas kita belajar iaitu sifat apa? Ma'ani. Memaknai sifat-sifat Allah itu ada berapa sifat? 7 sifat. Iaitu yang dikenali sebagai apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam. Yang merupakan semuanya itu adalah pemilik tunggalnya Allah. Hari ini kita masuk sedikit pada masih lagi berkisar pada sifat 20. Sifat 20 yang wajib. Yang dikatakan sebagai akar, tunjang dalam kita mempelajari ilmu tauhid. Dan di dalam sifat 20 ini juga ada dia punya insight dia adalah asma Allah. Asmaul husna. Macam contoh, macam kita kalau kita nak faham, okey, contohnya macam kita punya handphone. Handphone ni dia punya brand je lain. Samsung, ada yang yang kita panggil Samsung, kemudian ada apa? Lenovo, ada apa lagi? Vivo, macam-macam lah. Yang dikategorikan Intel Inside dia adalah apa? Chip dalam dia Android. Contoh. Dia sama je. Yang membezakan adalah apa dia? Dia punya jenama. Dan juga beberapa sedikit function. Kemudian kalau kita tengok itulah antara sifat-sifat 20. Maknanya kita wajib kena tahu. Dalam setiap handphone mesti ada Intel Inside iaitu kalau Android lah. Kalau iPhone, iOS. Maksudnya macam tu. Dalam kehidupan kita, kita kena tahu, kita kena mempelajari dan mengimani serta mengetahui akan sifat 20 Allah. Tapi dulu masa kita sekolah kita belajar. Tapi mungkin sekadar nyanyian. Ataupun mungkin sekadar yang dipanggil sebagai satu landasan. Hari ini kita murajaah lagi lebih dalam. Hari ini bersama dengan saya yang dari segi revision atau ulang-ulang kaji adalah Zia. Z akan bersama-sama dengan saya untuk kita murajaah. Bukan nak mencari salah. Mungkin ada di antara yang baru-baru ini juga mungkin lebih faham. Tujuan kita belajar adalah untuk faham dan sedar. Bukan tujuan untuk kita tahu, sekadar tahu. Tapi kita tak faham. Kemudian bila kita tak faham, kita tak buat. Dia pada peringkat kita kena mula-mula kita kena belajar. Dah belajar dapat ilmu. Dah dapat ilmu kita tahu. Bila dah tahu kena amal. Bila daripada amal itulah yang mendidik akan diri kita. Nak amal seberapa banyak kali? Kalau boleh seumur hidup. Kalau tak boleh cukuplah sekadar sekali. Untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka hari ini kita masih lagi berkisar dengan sifat 20 yang berkisarnya tentang sifat-sifat Allah. Yang dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni adalah sifat yang kekal. Sifat baqa. Kekal. Dia terbahagi kepada berapa sifat kat situ? Ada 7 juga sifat. Yang dikategorikan sebagai kaunuhu qadiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu aliman. Kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu mutakalliman. Kalau kita tengok, dia hanya tambah kepada perkataan kaunuhu dan an di belakang. Dia masih lagi dalam sifat
Maknawiyah ini bersifat daripada sifat yang kita belajar sebelum ni, sifat ma'ani, memaknai. Cumanya bila dia tambah sikit sifat maknawiyah ini, dia lebih kepada sifat yang kekal, yang mampu dicapai melalui hati. Kalau perasan dia tetap qadir. Kalau dalam sifat ma'ani dia kudrat. Muridan, aliman. Maksudnya dalam keadaan kesenantiasa dia berkesinambungan dengan sifat ma'ani yang kita belajar sebelum ni. Dia tak boleh berdiri sendiri tanpa ada sifat ma'ani. Sebab tu penting sifat 20. Mula-mula kita belajar sifat 20 ini Allah cerita dia dah tunggal satu-satunya. Berkait dah. Kemudian kita belajar yang keduanya adalah yang dah dikata dia tunggal. Yang dipanggil sebagai sifat nafsiyah. Sifat zat. Zat ni tak ada orang boleh hurai. Tak kira lah makam mana pun zat Allah tidak siapa pun boleh hurai. Kemudian sifat ma'ani ada 7 sifat yang kita baru belajar minggu lepas. Hari ini kita sambung lagi dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang kekal. InsyaAllah nanti kita minggu depan ataupun ada masa nanti kita akan masuk pada 5 lagi sifat salbiyah. Okey, mari kita tengok. Dia berkait dengan apa yang kita belajar minggu lepas dan juga berkait dengan kita belajar yang pertama, iaitu sifat zat Allah tunggal satu-satunya. Okey. Maka sifat maknawiyah ni macam mana kita nak capai? Dia mampu dicapai dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Hati yang tulus. Hati yang suci. Macam mana nak dapat hati yang suci? Itu dalam konteks tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, istighfar, amalan, selawat, buat baik. Maka ada hadis yang mengatakan bagaimana kita nak tahu hati kita ni dah bersih ke, dah bercahaya ke, belum bercahaya ke, kita boleh muhasabah diri kita. Ada hadis Rasulullah dia curangkan pada 3. Macam mana nak tahu hati yang bercahaya? Kita cek diri kita, tak payah cek orang lain. Pertama, hati yang sentiasa inginkan kebaikan. Dia nak buat baik. Dia tak puas nak buat baik. Dah solat, nak solat lagi. Nak solat sunat. Dah solat sunat, dia nak solat lagi. Orang buat solat sunat 2 rakaat, dia nak 4 rakaat. Macam tu. Dia cinta. Kemudian yang keduanya, dia sentiasa untuk mencari ilmu. Hati dia ni, duk nak cari ilmu Allah. Dia bukan cari ilmu Allah ini untuk dia bangga diri, tidak. Tetapi dia cari ilmu Allah ini untuk menundukkan nafsu dia. Untuk dia kenal siapa diri dia ni. Untuk dia mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia mengatakan ianya adalah terpancar di wajahnya. Terpancar pada kehidupannya. Terpancar pada tubuh badannya. Bukan kita pakai spotlight kan terpancar, wah muka bercahaya je. Saya ini pakai spotlight lah. Kalau saya padam spotlight ni bergelap semua kita ni. Maknanya bukan nak kata hati saya bercahaya maka wajah bercahaya. Ni sebab ada spotlight. Dan juga bukanlah wajah yang bercahaya itu sebab duk tepek foundation duk tebal. Tebal. Cahaya sungguh lah wajah orang, hatinya bercahaya. Bukan juga. Kan? Maka kita tengok, latihlah diri kita. Kita ni kat mana ni? Tapi sebagai seorang perempuan tu, pakailah budak-budak sikit. Janganlah comot sangat. Tak, ini kilat je muka tu. Apalah shining sangat ni. Tahulah kau lepas masak contohnya tak. Tepeklah sikit muka tu. Maknanya nak menunjukkan akan Islam ini tidak lari dengan kebersihan dan kesempurnaan. Ni dah muka bukan main lagi, ya Allah. Tahulah ahli zikir. Tak. Tasbih tu tak berhenti. Allah, tak berhenti. Tapi ya Allah, muka bilalah cuci muka. Maksudnya kita sebagai perempuan ni adalah jaga-jaga sikit kan. Maka muka yang bercahaya itu kesan daripada hati yang bercahaya. Kita balik pada keadaan yang dikata untuk sampai sifat maknawiyah ini, dia dicapai dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati ni pertama,
Saya ada tag, saya ada letak dekat dalam zikir Circle Ya Wadud tu. Pertama, hati ini bila dia terima ujian, dia tenang, dia sabar. Bila dia menerima nikmat, dia syukur. Tu je. Ni bukan terima nikmat, Masya Allah syukurnya, na'uzubillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurnya. Bila terima musibah, Masya Allah, kecoh satu dunia. Itu adalah kesan daripada hati. Hati yang tenang. Tapi kalau dalam perjalanan ahli sufi, mereka tidak inginkan langsung akan kenikmatan. Tetapi mereka inginkan akan ujian. Sebab dengan ujian itulah mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini kita nak masuk pada kaunuhu qadiran. Iaitu maknanya keadaannya yang sentiasa. Kalau masuk PE tu tadi pemilik tunggal. Maknanya nak bagi tahu keadaan dia sentiasa berkuasa. Qadir, berkuasa, berkehendak. Qadiran ini bermaksud adalah daripada perkataan qadir. Ataupun dalam perkataan yang kita kata sentiasa berkehendak. Allah ini berkehendak. Hari ni kita ni kehendak nak masuk kelas ni. Tapi Allah boleh je. Dalam kehendak kita ni, takut-takut bukanlah kehendak kita. Kita nak sangat masuk kelas tapi tak sampai. Sebab apa? Allah tidak berkehendak. Maka kita tengok dalam kehidupan kita ini, saya sangat-sangat tertarik dengan satu kuliah Tuan Guru. Dia cerita pasal bagaimana Allah ini dia nak memilih kita. Dan di situ juga saya rasa tersentak. Saya rasa macam, ya Allah, adakah aku pilihan Allah? Dia ibarat macam ni. Kita bayangkan satu stimulasi. Macam contohnya macam ni lah. Allah ini, dia Al-Khaliq. Dia ciptakan kita semua. 7 petala langit dan bumi Allah ciptakan. Kenapa Allah cipta kita? Kita tanya diri kita. Kenapa Allah cipta aku hari ni? Rasa-rasanya. Ruangan chat ni ada. Boleh masuk kan? Boleh tulis ke? Kenapa Allah ciptakan kita hari ini? Allah ciptakan kita hari ini adalah untuk apa? Untuk dia. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta kita hari ini untuk kita kenal akan dia. Dan kita menceritakan tentang dia. Kewujudan kita menunjukkan tentang diri dia. Dia tu siapa? Allah. Tapi Allah ini dahlah dia cipta kita. Dia bagi kita kehidupan. Dia bagi kita segala-galanya. Yang hari ni yang kita miliki ini semua kurniaan Allah. Boleh bercakap, kahwin dengan siapa, mati bila, sihat. Semua Allah dah susun dah ni. Pukul sekian, pukul berapa, sekian, semua Allah dah susun. Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita semua. Semua Allah bagi pada kita. Tetapi kan, Allah ini dia juga nak kita ini beriman kepada Allah. Termasuk orang-orang kafir. Termasuklah orang-orang bukan Islam. Allah nak. Allah memang ciptakan dia untuk kita ni beriman kepada Allah. Untuk kita ini menjadi hamba Allah. Itu tujuan hidup kita. Allah bagi kita segala-galanya ni. Kemudian Allah kata apa? Aku nak korang semua beriman kepadaku. Ibarat macam ni. Saya ni bela ayam. Saya bela ayam kat kampung. Ini ibarat lah. Ayam tu daripada tak ada kat rumah saya pergi kedai, saya beli anak ayam. Berapa ekor anak ayam? Mungkin saya beli 10 ekor anak ayam. Saya beli anak ayamnya 10 ekor untuk saya beli. Okey, ada jantan, ada betina. Okey, kemudian bila saya letak, dahlah saya beli dia. Saya kena pergi kedai, saya kena keluarkan duit, beli dia. Saya kena jaga dia. Saya kena balik rumah, saya kena sediakan reban untuk dia. Reban yang bagus. Kena jadikan tempat yang bagus untuk saya beli ayam tadi. Kemudian tu saya kena beli pula makanan ayam tadi. Kalau dia makan jagung, jagung lah. Kalau dia makan dedak, dedak lah. Saya kena bagi pula makan kat ayam ni. Kalau tak bagi makan, mati lah. Pagi saya kena bagi, petang saya kena bagi. Bagi makan ayam. Kemudian tu, bila dia berak, saya kena sapu pula tu. Tak ayam tu. Takkan nak biar kat situ tak? Sapu pula tak ayam tu, bersihkan tempat ni.
Sehinggalah saya bela ayam ni dalam tempoh masa yang panjang. Maksudnya nanti cukup masa matang je saya nak makan ayam. Tadi dah lah saya bela. Saya bela dia daripada kecil sampai ke besar. Cukup masa saya nak makan ayam. Saya pun buat apa? Saya pun pergi lah. Macam mana kita buat? Cara orang kampung dulu nak bagi makan ayam. Kita nak makan ayam ni kan? Cara dia panggil ayam tu. Dia bagi makan. Bagi makan. Lepas tu ayam tu datang. Makan jagung. Bila ayam tu makan jagung. Kemudian kita ni. Tuan ni. Saya ni. Nak makan ayam. Saya tangkaplah ayam mana yang saya suka. Contohnya saya tangkap ayam yang bukanlah terlalu besar. Saya ambil ayam yang sedang-sedang. Tak gemuk, tak kurus. Ada seekor ayam tu gemuk. Tapi saya tak ambil. Saya ambil yang sedang-sedang. Kemudian saya ambil. Saya nak makan ni. Okay. Saya bawa ayam ni. Untuk saya sembelih. Sampai dia dekat dapur. Anak saya tanya. Kenapa ambil ayam ni? Kenapa tak ambil ayam jantan tadi yang besar tu? Contoh dia tanya saya. Kan? Apa jawapan saya? Saya tukang tangkap, saya ada pilihan je nak ambil yang besar ke, yang kecil ke, yang gemuk ke, yang kurus ke. Jawapan saya kata, suka hati saya lah saya nak ambil ayam yang mana. Sebab apa? Itu ayam saya. Saya yang bagi dia makan, kan? Contohnya. Begitu juga Allah. Allah ni bagi kita segala-galanya. Allah nak kita beriman. Tetapi Allah pilih siapa yang dia nak untuk beriman kepada dia. Masya Allah. Adakah kita pilihan Allah? Dalam ramai-ramai ni, berjuta umat manusia di atas muka bumi ini, kita tanya. Allah nak kita beriman pada dia. Kemudian, satu tu. Bila kita nak beriman kepada Allah, kita kena belajar. Kita kena mujahadah nafsu. Kita kena macam-macam. Persoalannya, adakah kita dalam Allah pilih untuk benar-benar menjadi hamba yang beriman? Ini yang dalam konteks kita hari ini. Allah ni dia nak, dia boleh pilih. Sebab itulah kita sebagai seorang hamba, kita kena faham. Allah ini adalah pemilik tunggal segala-galanya. Kitalah yang kena merayu, merintih, apa lagi, mengemis di hadapan dia untuk mendapatkan perhatian dia kepada kita. Nak dapat perhatian Allah ini bukannya dengan mengejar dunia. Jadikan dunia ini sebagai satu landasan. Berbalik pada tadi, cerita pada awal tadi yang 3 tanda hati bercahaya. Orang ini salah satunya adalah orang yang tidak ingin akan dunia. Dia tak nak dunia. Orang bagi dia dunia, dia tak nak. Dia tak bercita-cita pun. Orang ceritalah pasal rumah besar ke, kau kalau buat macam ni jadi Datuk Seri, Tan Seri. Dia tak ada keinginan langsung. Dia tak ingin pun. Abang kata bahasa kita tak ingin pun. Inilah tanda-tanda hati yang bercahaya. Dalam perjalanan kita ini, nak sampai kepada sifat-sifat ini ada mujahadah. Sebab itu ada perjalanan dia. Macam mana? Pertama, carilah kawan. Circle yang bagus. Nak tengok circle kita yang bagus, senang je. Bila kita ada masalah, kita tengok siapa orang pertama kita cari untuk cerita masalah. Contohnya ada masalah ni. Katalah siang tadi pergi kedai kan. Kemudian kita ditipu oleh seorang ni duit RM200. Tak sabar nak cerita ni. Nak cerita kena tipu kan. Kita tanya diri kita. Hari ni muhasabah diri kita. Siapa orang pertama aku nak cerita ni? Mungkin mak kita, mungkin ayah kita, ataupun mungkin adik-beradik kita, ataupun masuk di kereta nak cerita dengan suami kita, ataupun sesiapa pun. Tanya orang pertama. Semua dah ada jawapan ni. Siapa? Saya tak nak tanya. Kalau saya suruh masuk ruangan chat dia lagi bocor rahsia. Jangan masuk. Kita dah kena tipu ni. Siapa orang pertama kita nak cerita? Kita dah dapat tahu? Okey, sekarang kita pandang pula. Kriteria orang yang kita cerita tersebut. Adakah dia ni orang yang beriman ataupun orang yang kerja apa? Apa tu kita panggil? Serapah apa? Maki serapah. Apa benda? Apa benda? Ayat-ayat tu. Kan? Maka serampang. Apa benda tah dia kerja maki orang je. Tempat yang kita nak bercerita ni. Kita tengok kriteria ni. Ataupun seorang tu yang kerja dia macam macam mana? Oh ya ke? Oh memanglah. Maksudnya
Kita tengok orang yang bagaimana. Yang kita cari untuk cerita tadi. Okay. So jelas So, mungkin dah faham siapa kriteria dia tu. Orang yang kita nak cerita tu. Okay. So kita balik muhasabah diri kita. Itulah diri kita. Kita pun seronok saya kalau ceritakan Ustazah dekat suami saya. Habis suami akak buat apa? Apa lagi dia maki orang tu Ustazah. Itulah suami saya. Sebenarnya itulah kita. Sebab apa saya cakap itulah kita? Sebabnya kita akan selesa dengan orang yang ingin kita bercerita. Kita akan selesa orang yang sependapat dengan kita. Cuba kalau kita cerita dengan orang yang kalau cerita dengan dia ni confirm dia pun cakap tak apalah, sabarlah, biasalah. Mungkin ada salah-salah kita dengan Allah kan. 100 je pun. Ada orang macam tu kan. Maknanya kita dalam keadaan macam tu. Bukan nak kata saya ni bagus sangat. Tidak. Maksudnya nak memilih kawan kita tersebut. Andai kata tak jumpa, tolong cari. Tak terlambat lagi. Faham kan? Sebab itulah dia menilai akan diri kita. Sebab tu Rasulullah tekan pada para sahabat. Sahabat yang bagaimana? Macam mana? Kalau sahabat kita banyak cakap, memang kita banyak cakap, tak berhenti-henti bercakap, bergaduh sampai nak bercakap. Kau diamlah, aku cakap dulu. Kau diam, aku dulu. Sampai bergaduh. Kita dapat orang yang sering mengingatkan kita dalam keadaan kita lalai, dia beringat. Dia ingat, kan? Dia selawat, kita pun Allah, aku tak selawat hari ni. Itulah. Kalau tak ada, kita cari. Tapi nak dapat sahabat yang macam ni bukan senang. Sebab itu ada dalam satu cerita, nak dapat sahabat yang dekatkan diri dia tu, kita ni huru-hara dia ni. Kita nak dah cari sahabat yang diri dia dekat pada Allah. Contohnya kita nak sahabat, katakanlah kita nak sahabat yang baik. Kita dah nampak dah, macam saya nak sahabat yang macam Hajjah ni lah. Hajjah ni baik tau. Hajjah ni macam ni kan. Kita kena banyak bersabar. Sebab akan teruji di situ. Kenapa kita kena bersabar? Pendapat kita dengan dia tak sama. Tu kita kena banyak bersabar. Nak dengan orang baik ni kena banyak sabar. Sebab dia punya pemikiran tu lain macam otak dia tau. Kalau kita yang kena tipu, mahu kita memang perambat dah orang tu. Tapi kalau dia kena tipu, dia kata apa? Tak apa. Saya reda. Nak dengar perkataan dia kata reda tu nak tertelan buah zakum bagi kita. Tapi pada dia tak apa, saya reda. Saya terima semua ni. Kita kata, ya Allah kalau aku bunuh-bunuh dah orang tu. Contoh. Maknanya kita kena banyak bersabar. Maka untuk kita tengok kaunuhu qadiran, keadaan yang sentiasa berkuasa. Kita memahami, nak memaknai akan ayat ini, akan sifat ini, kita tahu segala-galanya atas kuasa Allah. Kita ada kuasa tak? Tak ada. Sebab tu kita selalu cakap, tak kuasa aku. Memang tak ada kuasa pun. Apa je kita cakap, jomlah kita, tak kuasa lah aku. Memang tak ada kuasa. Tapi kita tak ada kuasa yang tang mana. Tang mana? Tadi saya tengok, saya tak ingat, saya tak pasti saya tengok di mana. Tentang wanita yang menjadi role model kepada pakaian-pakaian. Ini pakaian tau. Ustaz tu kata tak boleh. Ini pakaian. Role model pada pakaian. Pakaian-pakaian yang syar'i, yang ikut. Dia kata tak boleh. Sebab wanita ini, dia tidak jauh dengan aurat. Tapi kita tengok hari ni wanita macam mana? Bukan kata pakaian. Role model apa? Barang makeup. Wajahnya terpampang untuk tontonan-tontonan. Apa lagi? Baik yang muda ke, kalau muda tu cantik lah sikit joget di TikTok. Ni dah tua. Insap-insap lah sikit. Apa je yang TikTok tu buat, kita pun ikut. Jenny lah. Apa lagi? Jenny lah. Saya pun kata apa benda macam ni. Rupanya di TikTok buat Jenny lah. Ingatkan main awesome Jenny lah. Ikut. Allahu Akbar. Kan? Ada yang rambut putih. Ada rambut putih pun. Macam ni dia joget-joget tu saya pun tak gerti lah. Mula-mula terang, lepas tu gelap, pasang lampu handphone. Di sepanjang malam aku berdoa, dia pasang lampu. Joget, ya Allah. Mak orang, bukan mak orang. Dah jadi nenek tu. Insaf-insaf lah.
Sebab kita jadi tontonan. Maka kita ingat, Allah ini dia berkuasa kepada segala-galanya. Kalaulah tengah duk joget-joget tu kan, tiba-tiba mati keras situ, apa nak jawab? Nak cakap apa? Maka kita tengok kaunuhu qadiran, dia adalah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tak ada siapa pun yang mampu berkuasa melainkan dia. Ini dipanggil tauhid hakiki. Tak ada orang boleh bagi saya mudarat melainkan Allah. Tapi kan, tapi itu tak ada tau. Contohnya kena gangguan sihir. Kita tahu jin ni tak ada kuasa nak bagi berkuasa. Tapi kan, dia punya tapi tu. Bila kita kena sihir satu benda je, sabar kita itu yang meletakkan ketinggian darjat kita di sisi Allah. Sebab tu bagi orang yang ada sihir ni, dia punya cerita lain. Contoh, orang sihir ni dia tak boleh tidur malam. Kita pun cakap apa ke dia? Contoh Kak Ain, cerita dengan saya, Ustazah, saya setiap malam tak boleh tidur, Ustazah. Kenapa Kak Ain? Bila kalau malam dia baru nak pejam mata, Ustazah, dan tulah ada benda rambut. Macam-macam lah dia fikir. Contohlah kan. Saya pun cakap, oh baguslah Kak Ain. Teruskan beribadat. Hidupkan malam. Bacalah Quran. Bangun solat tahajud Kak Ain. Contohlah kan. Banyak ke istighfar. Contoh kan. Tak mudah. Ingat mudah ke? Dia nak solat satu rakaat tu pun rasa nak meninggal tu. Sebab tu dia ada cara lain bagi orang yang kena gangguan. Orang tak faham, dia tak tahu. Bagi dia kena sekali. Baru angkat takbir kita, Allah, dia pun Allah kat belakang. Mau tak ketah. Kita iman bukanlah tinggi. Contoh tak? Kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Contoh baru rakaat pertama ni, konyol lah orang kata, oh bangun solat tahajud. Maliki yaumiddin waladdallin. Time amin tu, belakang-belakang sekali amin. Kita seorang-seorang, rasa macam mana? Macam mana nak teruskan rakaat kedua? Memang amin teruslah kita. Nampak? Bukan senang. Bukan senang. Sebab itu tinggi darjat orang yang kena sihir ni bila dia tak sembuh. Sebab apa? Allah juga memberi kuasa kepada jin tersebut. Bukan jin tu ada kuasa. Oh, jin tu berkuasa. Meremang belum lama. Macam ada pengalaman je Kak Zura. Kan? Allah bagi kuasa pada jin tu. Untuk siapa? Untuk kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akulah menzalimi diri aku. Mungkin atas khilaf kita, salah kita selama ni. Contoh. Banyak. Sebab kita tak boleh kata, oh tak boleh Ustazah. Jin tu berkuasa Ustazah. Jin tu. Itu tauhid. Gegar lah tu. Bukan gegar. Habis tauhid. Dalam konteks kita hari ni, contohnya kalau kita kata dalam COVID. Kan? COVID, tak pakai mask confirm kena COVID. Habis. Tauhid gegar. Tauhid kita hancur. Sebab Allah itu yang berkuasa memberi. Kita tak boleh kata COVID tu boleh mematikan. Tak. Yang mematikan kita Allah. Bukan COVID. COVID asbab musabab. Sebab tu kena faham bila dia kata tentang kuasa. Ni kadang-kadang kita tersalah kat sini. Kita bagi kuasa kepada sesuatu. Betul lah Ustazah. Saya betul nampak ni. Depan mata saya ni Ustazah. Ustazah yelah tak nampak. Saya nampak. Dia salah ke kita kan. Ya saya tak nampak. Contoh kan. Ya macam mana? Maka itu sebenarnya ujian tauhid buat diri kita. Itu dari segi kita kena tahu bahawa Allah ini sifat dia berkuasa. Tak ada orang yang boleh mengatasi kuasanya. Maka dengan lafaz Bismillah pun, Bismillah. Tak payah habiskan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah pun kita dah boleh mengimani. Apa maksud Bismillah? Kita faham. Itu bahagian Quran. Saya tak nak buka. Sekejap lagi panjang kelas kita. Okey, yang kedua, kaunuhu muridan. Kehendak yang sentiasa berkehendak. Iaitu murid. Murid jadi murad. Bukan murad tu Pak Murad. Iaitu kita tengok murid itu yang berkehendak. Dialah berkehendak. Kenapa kita masuk dalam kuliah malam ni? Dengar saya membebel. Allah berkehendak. Bukan saya berkehendak. Macam tadi, ya Allah malam ni nak buka kuliah. Ikutkan malah. Ataupun ada orang tu kelas dia malam ni 3 cabang. Masuk, tak apalah masuk kelas ni. Niat ni nak masuk kelas 1. Saya ni kelas ketiga. Pilihan terakhir kelas saya lah.
Tapi pak masuklah saya. Sebab apa? Allah berkehendak dia di dalam ni. Cara Allah tak berkehendak, dia masuk kelas yang pertama. Ya Allah, boringnya. Gantuk. Contoh. Ataupun link tu tiba-tiba putus, kejap putus, kejap putus. Sebab Allah berkehendak kita berada di sini. Bukan kehendak kita. Kita hidup untuk Allah. Kemudian yang ketiga, kaunuhu aliman. Iaitu aliman ni ilmu. Dialah berkehendak keadaannya sentiasa berilmu. Kita ni ada ilmu ke tak? Kita diperilmukan. Nampak macam ada ilmu sebab Allah turunkan ilmu pada kita. Tetapi pemilik mutlak ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memegang segala ilmu. Maka dia pegang segala ilmu, dia nak bagi kat siapa ikut dia lah. Macam mana nak bagi ikut dia? Itu tadi dalam konteks orang yang beriman. Kita menagih, Allah tolonglah, aku ni jahil Allah. Tak tahu, ajarlah. Allah lorong kan? Allah ini sifat dia sangat baik. Al-Bar. Sangat baik. Maka dia tahu kita tak ada ilmu. Allah susurkan kita kepada ilmu. Ilmu ni banyak pula cabang. Nak ilmu apa? Kalau ilmu perniagaan bukan sini kelas dia, salah. Salah channel. Contoh. Allah tahu. Kita nak dunia ke, kita nak akhirat ke, Allah lorong kan. Cuba kalau kita cari dunia, ketika itulah marketing dunia. Datang ada je. Kalau kita cari akhirat, ketika itulah bermacam-macam kuliah ilmu tentang akhirat Allah akan datangkan. Allah lorong. Dialah yang memegang segala ilmu. Sebab itu kalau tentang ilmu ni je kita kalah. Allah kata apa? Kau pandang laut tu, kau celup jari. Kau celup jari, setitis yang menitik itu je lah ilmumu. Yang selebihnya semua ilmu Allah. Kalau lautan itu menjadi dakwat, tinta kepada pena, 7 lautan, habis tak cukup. Sebab tu makin kita belajar ni, makin sebi tak tahu. Bukan makin belajar, makin tahu. Oh tu saya dah tahu lah susah. Oh tu saya tahu susah. Tahu aja. Kalau saya manjang tak tahu. Sebab tu bila buka kitab ini, kitab yang kali ketiga saya murajaah ni, kali ni Allah bagi lain. Untuk kita lebih faham. Kalau Z, dia lagi terah. Dia lagi terah pada saya. Dia boleh hujah. Sebab dia pun dah konteks revision. Tak payah buka sangat gitu Kemudian kaunuhu sami'an. Kenapa ada perkataan kaunuhu? Kaunuhu itu maksudnya keadaan. Belajarlah Arab sikit. Mana kita cakaplah kaunuhu sami'an. Sami' itu iaitu mendengar. Sami' itu Arab, mendengar. Keadaannya yang sentiasa dengar. Dengar apa? Dengar segala-galanya. Dia tak pekak ke Allah ni, semua dia nak dengar. Itulah zatnya tadi, tak ada orang boleh rungkai. Dia dengar semua ni. Sebab itu kita tengok, kau tak perlu pembicara. Hatimu, Allah tahu. Sampai tahap macam tu. Kemudian kaunuhu basiran. Basiran ini basir. Basir ini penglihatan. Lihat. Kaunuhu keadaan Allah yang sentiasa melihat. Sebab itu ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Ada orang ada telinga tapi tidak boleh mendengar. PE itu adalah pemilik tunggal. Satu-satunya pemilik tunggal kepada lihat. Kita tak boleh kata kita ni mampu melihat sebab saya ada mata, sebab tu saya boleh lihat. Tak, ada orang ada mata tapi tak boleh melihat. Ianya dipanggil buta. Maknanya mata itu bukanlah yang dipanggil sebagai memberi daya penglihatan. Itu okey lagi lah, buta. Ada orang, dia ada mata, dia boleh melihat tetapi buta. Ini lebih teruk. Iaitu apa? Buta mata hati. Lepas tu dia duk cakap apa? Allah tak bagi hidayah. Kerja menyalahkan Allah. Viral baru-baru ni ada seorang ustazah selebriti. Dia tegur seorang artis. Walaupun saya tidak bertudung tapi 3 kali Allah panggil saya untuk pergi umrah. Terus ustazah tu jawab. Ustazah tu jawab apa? Yang wajib tu tutup aurat. Yang pergi umrah tu sunat muakkad. Nampak?
Tapi hari ni kita tak boleh cerita tentang pakai tudung. Kita kena cerita tentang aurat. Ramai orang pakai tudung tapi aurat tak tutup. Wa na'udzubillah min zalik. Ini kena faham. Kalau ada orang lah yang kat sini teringin sangat nak suruh saya buka kitab tentang aurat, insyaAllah bagi saya satu tajuk, bagi ramai-ramai. InsyaAllah Allah berikanlah kepada saya sedikit perkongsian kenapa kita kena tutup aurat. Bila kita tahu tu, Masya Allah, tersungkur. Orang kafir pun tutup aurat. Tapi sebab kita tak tahu. Kita kenapa tak tahu? Tak nak pergi belajar. Dah tak nak pergi belajar, tak ada ilmu. Sebab tu pada dia tutup aurat pakai tudung. Hari ni tudung bukan menutup aurat. Tak masuk lagi dalam konteks menutup aurat. Ada banyak kisah dia. Kita masuk tentang bab fikih. Kaunuhu maksudnya keadaan. Keadaan siapa? Keadaan Allah. Basir, melihat. Kaunuhu hayyan, yang sentiasa hidup. Hayyan ni datang daripada perkataan hayat. Iaitu hidup ataupun hayyu. Allah yang maha hidup. Keadaan yang sentiasa hidup. Menghidupkan. Kita ni hidup kerana Allah bagi kita kehidupan. Allah lah segala-galanya. Kemudian kita tengok kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang sentiasa kata. Kata itu bukan berkata-kata macam saya. Kata-kata kalam-kalamnya itu. Sentiasa. Sebab tu Al-Quran itu relevant. Dia tak ada expired date. Saya cubalah tengok TV kan. Ada satu tajuk tu. Saya tertarik dengan tajuk tu. Tajuk dia Past, Present and Future. Saya tengok cerita, dia tak best lah cerita tu sebenarnya. Saya tarik, tajuk dia ni memang sangat best. Past, Present and Future. Itulah Quran. Quran itu menceritakan benda yang telah lepas, benda yang berlaku sekarang dan benda yang akan berlaku akan datang. Itulah mukjizat Al-Quran. Itulah yang dikatakan kalam. Maka kita tengok dalam perkataan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa ataupun mempunyai sifat berkuasa. Ada satu soalan. Apakah maksud kaunuhu qadiran? Itu satu maksud dia. Yang kedua, bagaimana cara untuk kita mengetahuinya? Dan yang ketiga, bagaimana ingin beriman dengannya serta dalilnya. Macam mana ni nak tahu? Cara nak mengetahui dan juga beriman terhadap kaunuhu qadirat. Maka dalilnya adalah wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang sentiasa berkuasa. Wajib bagi Allah Ta'ala yang sentiasa berkuasa. Ini dalilnya. Mempunyai sifat berkuasa dan mustahil baginya dalam keadaan yang lemah. Macam mana kita nak mengimani kaunuhu qadirani? Allah ini sentiasa berkuasa. Dia tidak lemah. Wajib bagi Allah sifat berkuasa. Ini sifat wajib. Bertentangan dengannya adalah Allah ini tidak lemah. Contoh hari ini berlaku banjir. Adakah Allah lemah? Tak. Maka dalilnya adalah dalam sifat iaitu dalil burhan ataupun sifat kudrah yang berkuasa. Maka kita tengok bagaimana Allah ini menceritakan kaunuhu qadiran. Cara kita nak mengetahui dan juga beriman terhadap Allah sentiasa berkuasa. Maka Allah utuskanlah dia punya malaikat dengan tugas-tugasnya. Tapi sebenarnya Allah tak perlukan malaikat pun. Allah boleh buat semua. Tapi jika Allah Ta'ala berkuasa, kenapa perlu ada malaikat lagi? Orang tanya. Betul tak? Dengan tugas masing-masing. Kenapa Allah cipta malaikat? Kalau kita nak tengok malaikat ini, ada malaikat pemegang arasy, ada malaikat Jibril, ketua malaikat, ada malaikat Mikail, semuanya position beza-beza. Bukan kata position beza-beza. Dia punya kuasa berbeza-beza. Bukan kata kuasa dia berbeza-beza. Bilangan sayap dia, kebesaran juga berbeza-beza. Sebab apa Allah buat macam tu? Untuk menunjukkan Allah ini tidak pernah lemah. Untuk Allah tunjukkan bahawa aku ni berkuasa terhadap segala-galanya. Untuk Allah menzahirkan akan keagungan Allah.
Contoh orang kaya kita pergi rumah dia. Ada guard, dah lah ada guard. Guard kat depan, guard kat dalam rumah, kat tengah, macam-macam. Bodyguard lagi. Bodyguard dia 16 orang depan, 16 orang belakang. Kan? Apa lagi? Pembantu rumah dia. Sebab apa dia buat macam tu? Pertama dia takut mati lah. Yang kedua sebab apa? Dia nak tunjuk, oi aku kaya tau, aku boleh bayar semua ni. Itu maksudnya kenapa Allah itu dia nak tunjukkan semuanya itu. Dengan penciptaan malaikat, dengan penciptaan 7 petala langit dan bumi, dengan segala penciptaan. Untuk dia tunjuk, aku yang berkuasa di atas segala-galanya. Kau nak lawan aku, dengan malaikat pun kau kalah. Nak cakap macam tu. Kau nak bertemu dengan aku, kau jumpa dulu malaikat yang cabut nyawa kau. Macam mana? Sebab tu malaikat mencabut nyawa ni. Allahu Akbar. Gerut tu, gerut. Macam mana kita nak berhadapan dengan malaikat nanti? Tak payah ceritalah kita nak berhadapan dengan alam barzah. Dengan malaikat macam mana kita nak berhadapan? Malaikat itu akan duduk hujung kaki kita. Besar je, wa na'udzubillah min zalik. Kalau kita dalam keadaan beriman, maka dia datang dengan penuh senyuman. Kalau kita dalam keadaan yang munafik, dia datang dengan penuh geram. Tak sabar nak rentap nyawa kita. Kat sini pun kita kalah. Jangan cerita pasal alam barzah. Sebab tu minta dengan Allah. Jangan pernah berhenti. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon denganmu. Ya Allah, kau jadikanlah malaikat yang menarik nyawa kami nanti. Tarik kami dengan penuh kelembutan, Ya Allah. Kita minta sungguh-sungguh. Nangis depan Allah. Jangan kita harap kita macam ahli syurga. Dengan malaikat pun kita kalah nanti. Macam mana nanti? Macam mana kita nak muhasabah diri kita ni? Sakaratul maut kita nanti pun kita belum tentu lepas. Ya Allah. Adakah amalan-amalan kita ni mampu tampung sakaratul maut kita? Allah. Sebab tu banyak muhasabah. Minta pada Allah, Ya Allah tolong, Allah tolong. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Sebab Allah nak tunjuk, aku berkuasa ni. Sebab tu Allah cipta malaikat. Cerita pasal malaikat ni pun tak payah cerita pasal hantu jin beremang meluruma. Malaikat pun. Jibril ketika mana Rasulullah nampak Jibril. Rasulullah apa terduduk. Wih besar ni kau Jibril. Jibril kata apa? Aku baru buka sebelah sayap ya Rasulullah. Sebelah sayap tu. Sebelah sayap Jibril ni tutup 7 petala langit dan bumi. Baru sebelah. Malaikat ada berapa ratus sayap? 600 sayap. Allahu Akbar. Bayangkan kita semua ni kan? Allah kata apa? Ketika engkau dalam majlis ilmu, aku utuskan kepada engkau satu malaikat yang akan payungkan dirimu. Kenapa sopong tak nak pergi majlis ilmu? Sebab benda yang kita tak nampak. Cuba kalau nampak. Tak ada orang shopping komplek tu kosong, shopping komplek tu penuh tu. Penuh apa? Masjid. Kenapa Allah buat macam tu? Sebab Allah nak bagi kita hadiah yang sangat besar di sana. Paling besar sayap malaikat adalah sayap yang memegang arasy Allah. Bila dia buka je satu sayap, tertutup segala sayap malaikat Jibril, tertutup sayap malaikat Mikail, semua tertutup. Tinggallah sayap 4 mereka itu. Tapi kita bayangkan malaikat yang memegang arasy Allah tu apa dia buat? Apa dia buat? Dia pegang, dia duduk macam tu ya. Apa dia buat? Dia memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu lafaz dia menangis-nangis tasbih kepada Allah. Kitalah golongan yang sombong tak nak bertasbih kepada Allah. Allahu akbar. Dia, malaikat ni paling dekat dengan Allah. Dia ketika mana dia bertasbih, menangis air mata dia mengalir. Air mata dia macam air terjun dekat dunia. Kita ni, setitik air mata nak mengalir untuk Allah, cukuplah parah. Siap tanya lagi kita, macam mana boleh nangis Saya ni Ustazah tak boleh nangis. Tak boleh nangis untuk Allah. Bahasa kasar je senang saya jawab macam ni lah. Tapi kan orang kata tak beradab juga kan.
Kerahnya hati akak ni, tak boleh nangis untuk Allah. Tu je. Kita tak boleh nangis untuk Allah sebab kerah hati. Tu jawapannya sebenar-benarnya. Sebab tu saya sangat suka dengan orang yang suka menangis kerana Allah. Saya sangat suka. Sebab kadang-kadang saya pun lemah juga nak menangis. Tapi kalau saya tengok orang menangis, 3 kali menangis saya. Kalau dalam solat tasbih kat surah tahu, siapa geng kaki nangis kita boleh baca lah. Dah tahu lah, dia ni kalau pak buka aja, kita tumpang nangisannya. Bukan kita suruh dia berhenti menangis. Allahu Akbar, kita kadang-kadang nak nangis macam dia tak mampu. Saya kadang-kadang tertanya, tak kering agaknya air mata dia ni. Tertanya ni. Sebab dengan Allah ini hanya dengan derayan air mata. Itu je. Tak payah tanya part lain. Ajarlah diri untuk menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar diri. Tak kira lah macam mana. Kadang-kadang kita ni terlalu penat. Menangis tu bukan sebab apa, bukan sebab Allah pun penat. Pun dia tak tahan mengantuk. Allahu Akbar. Bila ustazah nak habis munajat baru start. Ustazah kalau munajat tak lari daripada 20 ke 30 minit. Dia menangis sebab apa? Ngantuk. Tolong Allah. Nangis. Tak apalah. Nangis pun nangis. Saya cerita ni sebab saya pernah ada keadaan tu. Sebab tu lah saya cakap. Kalau tidur kena tibai kan. Ada je mata-mata merhati kita tidur waktu menajat. Dia angkat tangan, dia menangis. Tolong Allah, aku gantuk ni. Ya Allah, nangis gantuk. Allah tahu. Allah tahu kita lemah. Bukan mudah nak capai cinta Allah ni. Ya Allah. Seniah kan. Betul dah seniah kan. Seniah tahan ni, tahan dagu ni. Supaya jangan macam tu. Punya nak tidur ni pasal tu. Allahu Akbar. Sampai macam mana tu? Saya ni ambil minyak cakapak letak kat mata bagi pedih biar terbuka. Macam tu nak dapat Allah. Bukan senang. Maka itulah yang dikatakan kenapa Allah ini dia nak tunjuk dia berkuasa, dia bagi malaikat. Tunjuk kuasa boleh cipta apa saja. Termasuklah manusia. Iaitu mukminat termasuk malaikat dan menguasai mereka. Itu tentang kuasa. Dalil dia. Dalilnya wajib bagi Allah berkuasa. Lemah Allah tu tidak ada. Tak ada. Tak ada sifat lemah. Kaunuhu muridan iaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Mempunyai sifat. Iaitu dia ada kehendak. Dia kehendak kita ni. Duduk dalam kuliah ni. Dia kehendak saya untuk bercakap. Dia kehendak semua. Maka kita minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kami mohon padamu. Berkehendaklah dikau ke atas aku, termasuk kudrat aku, termasuk segala harta-hartaku untuk jalanmu, ya Allah. Minta. Minta. Tak minta. Harta ni. Allah janganlah pilih harta aku, ya Allah. Maka Allah akan habiskan kita dengan leka, dengan shopping-shopping. Minta. Biar Allah pilih kita, Allah pilih semua yang Allah beri pada kita. Kita, masa, kudrat, umur yang Allah bagi ni, harta, rumah kita, guna ke jalan Allah. Ada orang rumah besar tapi dia tak nak guna jalan Allah tau. Oh tak boleh, tak boleh. Uish, tak boleh ni kalau panggil orang-orang jemaah ni. Uish, ada macam-macam lah. Ada orang. Tapi kita minta pada Allah supaya Allah ini berkehendak ke atas diri kita. Apakah pengertian sifat kaunuhu muridan? Maksud dia? Kaunuhu tadi apa? Kehendak Allah. Muridan. Berkehendak. Cara mengetahui dan beriman serta dalilnya. Nanti kalau orang tanya dalil, mana dalil tentang kaunuhu muridan? Maka caranya wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang berkehendak. Tu iaitu pemilik tunggal. Mempunyai sifat kehendak dan mustahil baginya dalam keadaan terpaksa menentukan sesuatu keadaan. Allah ni berkehendak, lepas tu mustahil bagi Allah, dia terpaksa. Contohnya, Allah berkehendak kita masuk dalam ni. Tapi dia kata, sebenarnya aku terpaksa je. Tak boleh. Sifat Allah dia kalau berkehendak dia mutlak. Dia tidak boleh. Kita yang rasa terpaksa. Cara Allah nak tarik kita ni, contohnya kan, punyalah malas nak pergi belajar. Cara dia macam mana? Kita kena hantar mak kita. Kan? Kita terpaksa hantar mak kita. Dah lah hantar mak kita kan, hantar pergi kuliah. Lepas tu mak kata, tak apalah kau duduklah, mak sejam dia kuliah ni. Dekat masjid ni kau tunggulah kat situ jap. Kalau kau balik jalan jam, kita dah lah terpaksa. Lepas tu tunggu dalam kereta. Kan? Lepas tu,
Contohnya tunggu-tunggu dalam kereta kan. Sekali ada orang tengah tunggu dalam kereta ni. Datanglah Tok Bilal ketuk cermin kita ni. Tuk tuk tuk. Dia kata, "Dek, kat sini jangan on engine Oh, jangan on engine kereta. Sebab apa bau nanti contohlah, ini contoh. Okey, kita macam yelah. Takkan nak duduk gelap panas dekat dalam kereta tak? Nak tak nak kenalah keluar. Keluar tengok, ya Allah ramainya lelaki. Mana nak pergi? Nak keluar patah balik, nak jauh tak boleh sebab belakang kereta ada orang blok. Ini contoh dalam keadaan kita terpaksa ni. Lepas tu kita pun cari mak kita. Mak kat mana mak? Mak kuliah kat mana? Mak tingkat 1 ni Dia kata. Oh ya ke? Tingkat 1 ni bilik yang tertutup ni. Kau masuklah, masuk pintu belakang. Mak tunggu. Lepas tu kita pun dalam keadaan terpaksa kena masuk. Masuk kelas tadi sebab apa? Pertama, tak boleh on engine kereta. Terpaksa masuk. Kita terpaksa. Tapi Allah tak boleh terpaksa melakukan kehendak dia. Nampak? Tapi kalau Allah ni betul-betul sayang kita kan. Dia paksa kita tau. Itu tahap maksimum punya Allah sayang. Macam ni tadi. Allah nak bagi hidayah. Asbab dia kena hantar mak kita. Dah hantar lepas tu tak boleh pula tunggu dalam kereta. Nak tak nak duduk dengan kuliah. Mak kita dengar kuliah, patut mak kita dengar kuliah dengan kita-kita sekali. Itu tanda, ya Allah, sayang sungguh Allah pada kita. Dalam keadaan kita tak nak tapi Allah paksa diri kita. Dalilnya adalah sifat Allah ini berkehendak. Kita masuk pada kaunuhu aliman. Apakah pengertian dia? Dalil dia. Allah ini sentiasa berpengetahuan. Ustazah, sekarang ni krisis ekonomi. Adakah Allah tak tahu? Yang tak tahu tu kita. Allah tu serba-serbi tahu. Takkanlah Allah tak tahu sekarang kita ni kena COVID. Allah tahu lah. Takkan Allah tak turunkan penawar dia. Semua Allah tahu. Sebab itulah masa zaman peperangan baginda Rasulullah dengan para sahabat. Mereka perlukan pertolongan Allah. Rasulullah minta tolong pada Allah ni. Tak ada pertolongan. Selalu bila Rasulullah angkat dia tangan minta tolong, terus Allah bagi pertolongan. Tapi ni tak ada. Sampailah sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada ke pertolongan Allah ni? Rasulullah tanya pada Allah. Jawab Allah apa? Allah kata, kalau kau bagi tahu pada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Dekatnya Allah dengan kita. Dalam keadaan kita ini dizalimi ke apa, Allah dekat sangat dengan kita. Itu dia panggil tauhid iman. Adakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Adakah Allah tak tahu kita ni tak ada duit? Allah tahu. Adakah Allah akan biarkan kita? Allah tidak akan biarkan kita. Kitalah kena ikut strategi Allah. Bukan kita ikut strategi kita. Apa strategi Allah? Mungkin hari ni kita ini berkahwin, entah esok atau lusa kita bercerai. Kita tak tahu. Mungkin hari ini kita ada kerja, entah esok dengan lusa kita ini dibuang kerja. Wallahu alam. Dibuang kerja tu strategi Allah. Bukan strategi kita. Semuanya Allah telah utuskan. Bahawa Allah ini mustahil baginya tak mengetahui. Kita pun angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau amat mengetahui apa yang aku rasa. Sebab itulah Allah ini dengan kita. Dia lebih sayang kita, melebihi daripada mak kita sayang kita. Tapi kita je perasan. Kita je perasan sangat. Perasan poyo-poyo. Ada anak kita sayang anak kita, tak. Allah lebih sayang anak kita, lebih daripada kita sayang anak kita. Itu bahawa Allah ini sentiasa mengetahui. Kaunuhu hayyan, yang sentiasa hidup, iaitu wajib bagi Allah keadaan dia yang menghidupkan. Mustahil bagi Allah dia mati. Allah ini dia sentiasa hidup. Zat dia hidup. Dia tidak makan, dia tidak lapar, dia tidak tidur, dia juga tidak mati. Dia sentiasa hidup. Maka Allah ini sentiasa berada di mana saja. Maka kita tengok kaunuhu sami'an, yang maha mendengar. Iaitu dia sentiasa mendengar. Mustahil bagi Allah, Allah ini bersifat tuli. Contoh kita berdoa. Kadang-kadang kita punya pemikiran je. Macam mana cara kita memang tak cakap Allah tu pekak. Kita tak cakap. Tapi kita akan cakap apa? Dah lama saya doa Ustazah, Allah tak kabulkan. Itu di sebalik ayat itu maksudnya macam Allah ini tak mendengar.
Nampak? Kita doa, angkat tangan. Kita jerit kuat-kuat. Macam Allah tu pekak. Allah tu tak pekak. Allah itu juga tidak tuli. Kenapa Allah tak kabulkan doa kita? Sebab harus bagi Allah untuk mengabulkan doa. Wajib bagi kita untuk berdoa. Nampak? Tak ada orang kat atas muka dunia ini, dia minta hidup dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini nak hidup dalam sengsara. Tak ada. Tak ada orang yang pernah angkat tangan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini nak hidup dalam keadaan yang fakir. Tak ada. Semua nak murah rezeki, semua nak sihat. Tapi daripada awal lahir sampailah sekarang, tak pernah lagi murah rezeki. Tak pernah lagi kaya, tak pernah lagi jutawan. Itu kita punya, kita panggil keadaan kita memahami. Tapi di sisi Allah, Allah dah bagi lah. Sesuai dengan diri kita. Ustazah, saya ni malam hari tu Ustazah, orang kata malam mustajab doa, saya pun berdoa. Saya doa dah Ustazah, dah hampir 3-4 tahun dah saya doa. Apa doa Kak? Saya nak jadi jutawan Ustazah. Saya tak tahulah. Setiap malam orang kata, malam Lailatul Qadar tu doa itu kabul. Saya masuk bangun setiap malam. Saya doa minta ke Allah. Nak jadi jutawan. Akak jutawan tak? Tak. Sampai sekarang saya tak jutawan. Sebab jutawan yang kita nampak itu hanya pada wang ringgit. Tapi jutawan di sisi Allah adalah Allah rezekikan kita berada dalam keadaan tersebut. Nampak tak? Kata tahun lepas kita berdoa, tahun lepas kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah kami ya Allah harta sehingga jutawan. Kau murahkanlah rezeki kami ya Allah yang melimpah ruah. Rezeki yang melimpah ruah bagi otak yang cetek, dia rasa apa? Oh, rezeki banyak, rumah besar, kereta besar, badan besar, apa lagi besar? Handphone besar. Semualah nak besar. Tak ada yang nak kecil. Semua nak besar. Maka dia rasa macam tu. Tetapi di sisi Allah, rezeki yang melimpah ruah apabila Allah ini dekatkan kita kepada Allah. Masa yang kita ada ni Allah habiskan untuk Allah. Itu rezeki melimpah ruah. Ustazah, saya baca surah Al-Waqi'ah, Ustazah. Orang kata surah Al-Waqi'ah tu surah yang murah rezeki. Tapi sampai sekarang saya tak murah rezeki. Akak istiqomah tak sikit hari? Istiqomah, Ustazah. Berapa tahun dah? Saya rasa lah Ustazah, lebih dah 4 tahun. Tak pernah tinggal walaupun sekali surah Al-Waqi'ah dalam hidup saya, Ustazah. Itulah rezeki. Rezeki sebenar-benarnya apabila kita tak meninggalkan surah Al-Waqi'ah walaupun sehari dalam kehidupan kita. Itu rezeki, bukan rezeki duit. Kita duk pandang otak kita cetek, duit. Nampak? Apa lagi rezeki? Rezeki tak ada hutang tu rezeki lah. Istiqomah betul. Rezeki tak ada duit. Bukan tak ada duit, tak ada hutang. Ini tak. Nama, contohlah. Namanya Tan Sri bla bla bla. Kita ni tak ada juga Tan Sri. Tak. Kita ni nama biasa-biasa je. Rezeki sihat. Itu paling kaya. Kesihatan. Iaitu kita tak ada pun. Kita tengok Tan Sri. Hutang dia berapa banyak? Dia nak maintain kehidupan dia dalam sebulan tu 10,000 tau. Kalau tak boleh maintain. Kita ni syukurlah. Bil elektrik berapa? 150 sebulan Ustazah. Alhamdulillah lah. Itu pun mahal lah tu. Mahal. Tak? Orang tu kalau kita tanya Tan Sri, bil elektrik rumah berapa? 4,000. Juling punya mata kita tau. Maknanya berapa income dia sebulan untuk dia maintain. Lepas tu belum tanya lagi, hutang dia berapa banyak? Hutang kereta dia yang beratur dekat depan rumah tu berapa banyak? Juta tau. Kita kata, oh saya nak jadi jutawan. Bukan jutawan tu namanya sawan. Takut-takut mati sekali. Hutang tak settle. Kita rasa sebab mata kita ni cetek. Otak kita ni enteng. Oh, tang jutawan, kereta besar, rumah besar. Badan tak ada besar, nak kurus. Tak faham saya. Alang-alang tu besar kalau badan. No, duit dah banyak. Apa lagi besar ke badannya? Ni tak. Pergi makan ke hotel takut. Takut apa? Takut gemuk. Buat apa barang makan je lah. Badan dia besar sebab dia ni kaya. Wah, contoh kan. Ini tak. Cuba kita tengok orang kaya. Semuanya slim-lim. Wah, yang tak kaya ni, debak-debak. Macam saya ni kan. Bermain lagi. Sebab apa? Itulah sebenarnya rezeki.
Ustazah kena kurus. Memang taklah dalam kamus hidup saya nak kurus. Sebab apa? Ustazah, ni saya bawa kuih talam ni Ustazah, makan lah. Kalau saya tolak, dah muka dia macam cemberut. Muncung. Ustazah tak mau makan. Kena pula kuliah sampai pukul 10.30 malam. Ustazah, ni saya buat ni nasi Arab. Gila. Dalam hati nak diet. Takkan nak cakap, Kak saya tak boleh makan Kak banyak ni Kak. Takkan nak cakap macam tu Kak. Itu sebab pendakwah semua tembam-tembam. Jaga hati. So apa jaga hati? Jaga hati orang tu, bukan jaga hati sendiri. Wah ayat. Ini tak. Kadang-kadang ada seorang jemaah kita, dia memang terror. Tang makanan tak habis, suami saya suka. Ustazah, ni kuih ni suami Ustazah suka kan? Sedangkan suami saya pun tak nak jumpa. Sebab kuih tu tak habis, dia suruh saya bawa balik, dia kata suami saya suka. Saya kata, macam tu lah. Takkan kita nak tolak? Betul tak? Kan buang kan membazir. Apa lagi makan lah. Mau tak tambun. Ada pula produk baru bagus. Makan banyak-banyak, telan pil tu, lepas tu keluar balik. Apa guna? Tak nikmat. Maka makan tu bacalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Kami bergantung dengan rahmat-Mu ya Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya macam tu. Sebab kita selalu pemikiran kita terlalu enteng. Terlalu cetek. Terlalu kompres. Jutawan je duit. Tak tahu jutawan hutang. Dah lah jutawan hutang. Dia pergi pun bergaduh anak bini tau. Sebab berebut harta. Tenang tak dia di sana? Tak. Kita musabah diri kita. Orang kat kampung tu lagi kaya tau. Nak makan petik pucuk paku. Kena bayar, tak payah kena bayar. Duit hidup tak payah pakai duit pun. Kita hidup pergi mana pakai duit. Tanah sendiri. Kita hidup pun kat rumah pun, rumah sewa. Cukup masa kena halau. Rasa kita lah kaya tak? Kita balik kampung tu bukan main megah-megah baju, lilap-lilap. Orang kampung tu baju biasa. Rasa kita lah kaya. Ceh! Apa yang ceh lah? Tengok hutang eh. Makcik tu steady, duit berbantal je. Kalau dia meninggal malam tu pun tenang je. Ada hutang? Tak ada. Kita baju lilap-lilap, bukan main lagi. Konon. Bergaya lah konon. Siap bagi duit raya ke makcik tu. Sepatut makcik tu kena bagi duit raya tau ke kita. Terbalik. Kita yang banyak hutang. Contoh. Nampak tak? Tentang bagaimana yang dikatakan dengan kekayaan. Bagaimana yang dikatakan dengan rezeki. Cukuplah. Apa yang Allah bagi ni cukuplah. Jangan buang. Macam Kak Ain tu belakang TV besar. Ustazah kata tak boleh. Kalau nak buang bagi saya TV tu. Maknanya sekadar cukup dah. Kalau rosak beli baru. Tu je cerita dia. Tak payahlah tambah-tambah lagi TV. Kan? Maksudnya begitu. Kita sering bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Sebab apa? Allah kata aku ini sentiasa mendengar. Apa kau minta aku dengar, aku bagi. Tapi kita punya pemikiran selalu enteng. Kenapa Allah kata kita tahun lepas lagi saya doa jadi jutawan. Tak jadi juga jutawan. Tapi tahun ni Alhamdulillah. Allah bagi jutawan yang bagaimana? Rezeki iaitu berada dalam majlis ilmu. Rezeki iaitu dapat hidupkan 10 malam terakhir. Itu rezeki untuk di hari akhirat. So kita pandang dengan lebih mudah. Dan seterusnya basiran. Melihat. Iaitu Allah ini dalam keadaan sentiasa melihat. Mustahil bagi Allah itu buta. Selalu kita cakap, Allah ni tak nampak ke aku? Allah ni, kadang-kadang kata-kata kita ni, hati-hati dengan kata-kata kita. Membuatkan kita mengatakan Allah itu pekak, Allah itu buta. Bukan kita kata, Allah ni buta. Dia tak macam tu melampau sangat. Kadang-kadang kita berkata-kata. Saya ni dah sakit dah 76 tahun dah Kak. Contoh kan. Setiap hari saya doa. Tak ada langsung penawar dia Kak. Itu nak mengatakan bahawa kita berdoa pada Allah. Itu Allah tu buta nak bagi penawar. Itu secara tidak langsung. Sebab tu kena jaga kata-kata. Allah ini tidak pernah buta. Allah tu bagi. Tapi dalam keadaan yang lain. Kita tak tahu. Mungkin kita je yang tak sedar. Bila sakit dia kita cakap. Sakit kepala. Hilang sakit kepala kita cakap. Kita ingat tak masa? Pergi jumpa doktor. Kena apa? Doktor tanya berapa hari dah sakit kepala. Sekejap. Kalau tak silap saya dah 3 hari dah saya sakit kepala. Ingat tu 3 hari. Balik, okey. Doktor pun kata, okey balik nanti akak makan ubat ni sekian sekian. Lepas tu akak tidur. Akak tidur, akak mandi-mandi, akak tidur, akak deep sleep dia kata kan. Lepas tu esok tu kita sembuh.
Ada tak kita cakap? Saya dah sembuh dah semalam. Saya sembuh pukul sekian bin sekian. Ini tak kalau doktor tanya siap bagi tahu ni. Pukul berapa kena sakit kepala, kat mana semua tahu. Detail nak cerita. Nampak? Kita ni di mana? Sering kita bercakap-cakap benda yang kita kena. Jarang sekali kita bersyukur apabila kita sihat. Sakit kepala Allah bagi kita rasa. Tapi bila Allah hilangkan sakit tu kita tak rasa. Tahu-tahu sihat. Dah tak ada lah sakit. Nampak? Dan seterusnya Allah ini dia bersifat mutakalliman, iaitu dia ini adalah berperkata. Mustahil bagi Allah iaitu bisu. Maksudnya macam ni, bila kita ada masalah, bila kita ada benda yang kita nak berbicara dengan Allah, tak mustahil bagi Allah. Tak adalah Allah kata duduk sebelah kita kan. Ini ada ini ada satu ajaran. Ajaran ni sesat. S-E-S-A-T. Sesat. Jangan ikut. Kalau dengar ada perkataan ni, dia cakap Allah kata dengan saya, dah tempeleng kepala dia belah. Ni saya tegas saya cakap. Itu ajaran sesat. Dia pandai-pandai pula. Dia kata, Kak Zura, Allah kata dengan saya, tu mengarut. Itu memang totally mengarut. Maksudnya nak mengatakan kaunuhu mutakalliman. Allah ini berkata tidak bisu. Bukan dia kata dengan kita. Bila kita ada masalah, kadang-kadang datangnya solution daripada kita dengar ceramah. Contoh, solution daripada apa yang kita pandang ataupun peristiwa. Tapi dia tidak jadi kepada Allah itu kata dengan kita. So kena faham Ni datang pula kat kita, Kak Aino kata, Ustazah, Allah kata dengan saya kan. Saya ni kena buat macam ni. Itu mengarut. Maksudnya Allah itu dia hanya berkata dengan kalam ni, dengan ilmu ni. Macam mana Allah nak bagi kepada kita hidayah, itu sifat Allah. Kitalah kena meraih akan hidayah tersebut. Mencari jawapan tersebut. Banyak menjawab segala persoalan kita. Kadang-kadang kita tanya, kita jawab. Kita dapat muhasabah diri kita. Daripada apa? Apa yang kita belajar dan apa yang kita faham. Maka insyaAllah moga-moga dapat difahami, iaitu dalam konteks sifat maknawiyah. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada muka surat yang 27 pada minggu hadapan. Iaitu, dia pun masih lagi bercerita tentang bagaimana yang dikatakan dengan sifat maknawiyah. Maknawiyah ini maksud apa? Maknawiyah itu bermaksud sentiasa. Belajarlah sikit bahasa-bahasa Arab. Kaunuhu, keadaannya. Basir, melihat. Sami, dengar. Kalam, kata. Belajarlah sikit-sikit. Sebab bahasa-bahasa Allah ini, dia perlunya kita perbesarkan ataupun kita kagumi. Kadang-kadang kita kata, Allah tu, dia sifat dia nampak. Tapi dalam Arabnya basir. Dia bersifat basir. Sebab tu kadang-kadang kita selalu dengar ulama dia cakap macam Arab-Arab sebab dia nak membesarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekadar itu saja. Moga-moga difahami. Tak ada sesi soal jawab pun hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Okey, untuk esok siapa yang nak pergi di Hotel Permira punya surau, bukan hotel. Boleh jam pukul 9 pagi kita mulakan dengan bacaan Yasin, tahlil dan seterusnya. Kita akan teruskan dengan solat tasbih. Tapi ada juga dengan link, iaitu link bacaan Yasin akan diberikan secara Google Meet, insyaAllah, yang akan di bawah landasan ataupun payungan daripada Kelab Usahawan Gombak, masih lagi di bawah Datin Munayah. Datin tu mana dah pergi lama lah saya tak jumpa dia. Moga-moga dia sihat. Moga-moga boleh order. Okay. Kitab masih boleh order. Betul, kitab masih boleh order. Esok insyaAllah bacaan Yasin ada online. Solat tasbih saya rasa tak. Saya buat kat surau. Nanti kalau bising, kalau saya buatkan suara, orang kata saya ni sesat belakang. Yasin dan tahlil insyaAllah. Siapa yang nak masukkan nama tahlil, insyaAllah boleh bagi pada saya. InsyaAllah esok kita akan titipkan sekali. InsyaAllah. Maka sekadar itu saja untuk kuliah pada malam ini. Semoga Allah berikan kefahaman khususnya buat saya ni dan kepada semua, dan moga-moga Allah latih diri kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.